الله وبركاته. النبي الكريم وصحابة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati tuan kuasa masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada malam ini, dan insya-Allah kita masih lagi membicarakan buku Faraid, permasalahan dan jawapannya. Siapa mana? Muka surat apa ya? 61. Kita sampai muka surat 61. Baik. Soalan ke-49. Siapakah yang layak mendapat dengan kadar 1/8 dan apakah syarat-syaratnya? Okey, hari ini kita nak belajar orang dapat 1/8. Maknanya pada bulan lepas kita dah belajar tentang siapa yang mendapat 1/3, siapa yang mendapat 2/3, siapa mendapat 1/2 yang pernah kita sebutkan. Sebagai mukaddimah, mungkin muslimat tak datang pada bulan lepas. Muslimat datang apa? Tak ada. Jadi 1/2 ada 5 golongan yang mendapat, iaitu semuanya seorang. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa. Ada 5 orang. 2/3 ada 4 golongan. Sesiapa yang mendapat 1/2 ketika seorang, dia akan mendapat 2/3 ketika ramai, kecuali suami. Suami tak ada orang nikah sampai 3 suami. Suami tak ada, tak termasuk 2/3. Kemudian 1/3 ada 2 golongan, iaitulah ibu. Jika syaratnya anaknya meninggal dunia dan tidak mempunyai zuriat, maka ibu dapat 1/3. Ataupun anaknya mati dan tidak mempunyai ramai adik-beradik, maka ibu dapat 1/3. Dan juga yang kedua, ramai saudara seibu, dengan syarat tidak ada asal bagi si mati, ayah, datuk, moyang dan ke atas, dan tidak ada far'ul mayyit, tidak ada cawangan ataupun anak-anak kepada si mati, zuriat dia, start daripada anak lelaki ke anak perempuan ke cucu ke cicit ke ciuk piuk, asalkan tak ada zuriat, maka adik-beradik si ibu akan mendapat 1/3. Dan juga syaratnya mesti dia ramai, mesti lebih pada seorang baru dapat 1/3. Itu tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 12. Ibu, surah An-Nisa ayat 11. Dia punya dalil dia. Jadi hari ini kita nak belajar sambungan dia, siapakah yang layak mendapat 1/8. Golongan yang mendapat 1/8 hanya seorang, iaitu isteri atau isteri-isteri. Jadi isteri-isteri yang berada di belakang ini, kalau suami mati dan suami itu ada zuriat dengan kita, ataupun kita kahwin dengan abang duda, dia ada anak dengan isteri sebelum ni, ataupun kita berpoligami, syarikat banyak, dan dengan isteri lain suami kita ada zuriat walaupun seorang, maka semua isteri itu akan mendapat 1/8 bahagi sama rata, sama rasa. Faham? Itu sebab nak nikah biarlah banyak pitih sikit. Ni dia kata saya terlalu banyak kasih sayang, jadi saya bagilah kasih sayang sikit. Pitih tak ada, dia perhabis berat nanan. Syarat-syaratnya dah sebut tadi. Si mati mempunyai zuriat. Jadi majoriti kat belakang ni, kalau suami mati 1/8. Saya selalu tanya, dan saya pernah tanya sini rasanya, kita nak minta siapa mati dulu, suami ke isteri? Soalan pedih soalan ni. Kalau tanya isteri, siapa agak-agak nak mati, mungkin dia akan cakap kita akan mati bersama-sama. Oh, tu lagi kemah jawapan. Ada seorang tu kan, sahabat saya, mak mertua dia bukan mertua, mak mertua dia. Mula-mula ayah dia mati kat sini, Kuala ke Taiping.
Selang berapa lama, mak pula mati. Dalam hari yang sama. Hebat semua. Ni cinta memang luar biasa. Ni kita cinta ke laut belaka. Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 12. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Sekiranya adalah bagi kamu suami-suami. Suami kamu ni siapa? Bagi isteri-isteri kalau ada suami, ada anak. Bagi kamu suami-suami ada anak. Bagi suami, kalau kamu ada anak, maka bagi mereka iaitu isteri-isteri falahunna thumunu, maka isteri-isterimu akan mendapat 1/8 mimma taraktum, daripada apa yang kamu tinggalkan. Itulah. Ada baru ni ada seorang hamba Allah telefon saya. Kisahnya sedih. Kisah sedih juga. Kisah faraid lah. Jadi dia khabar suami dia baru meninggal. Dia dah berkahwin 30 tahun lebih, tapi tak ada zuriat. Ditakdirkan tak ada zuriat. Lepas tu suami dia masa saat-saat akhir berapa tahun, kronik dia punya buah pinggang sakit. Kemudian suami dia meninggal. Dan dia mempunyai rumah sebiji yang dibayar bersama dengan suami. Suami bayar, dia bayar. Tapi akhir-akhir hayat suami tak boleh kerja, dia seorang bayar. Kebetulan pula insurans tu tak di-update ke benda tak tahu. Terminate insurans. Bila mana mati suami tetap kena bayar bahagian suami. Isunya yang terjadi ialah adik-beradik suami ni memang ada hak. Sebab isteri ni akan dapat 1/4 sahaja faraid. Maka lebihnya akan dapat kepada adik-beradik si mati. Tapi apa yang terjadi, adik-beradik ni macam lebih sudu pada kuah lah. Dia nak ambil alih pentadbiran. Dia tak bagi tahu pada si fulanah ini ataupun pada ipar dia ni bahawa ada satu peruntukan dalam undang-undang kita kat Malaysia ni, iaitu tuntutan harta sepencarian. Jadi makcik ni tak tahu, kak ni tak tahu. Bila saya bagi tahu, baru dia tahu. Sama ni tak tahu. Rupanya ada bahagian yang boleh dituntut dulu. Sebelum bagi faraid, dia boleh tuntut sama ada. Dia kena tuntut di mana? Di mahkamah syariah. Sebab apa saya sarankan macam tu? Sebab adik-beradik ini melupakan dia. Duduk bukan 3 hari, bukan 3 tahun, 30 tahun. Duduk sibuk dah puasa. Ini satu hal. Satu kes dekat dengan tempat saya duduk. Sama juga mari kat Baitul Diab. Nangis-nangis seorang balu. Suami baru meninggal. Suami baru meninggal, malam tu keluarga mari dah. Mari dah tanya apa suami tinggal untuk kami. Allah soalan pun. Tanya pula kepada balu yang kehilangan suami, yang dia jaga berapa tahun sebelum suami ni mati. Dan keluarga tak cara pun. Bila mati je datang. Ini kata dia. Kalau dia tipu, saya tipu lah tuan-tuan pada mana ni. Tapi betul agamanya. Tutup dah. Apa yang ditinggalkan? Siap nak take over lagi. Kami lah mentadbir sebab kami persen banyak. Main gitu pula. Hakikatnya betul. Faraid ni ketentuan Allah. Adakah faraid wajib kita tuntut? Tak wajib, tuan-tuan. Faraid ketentuan Allah. Dah wajib tak kita tuntut? Tak tu, tak wajib. Tak nak pun tak apa. Bagilah. Tak nak pun tak apa. Tapi kita tak, orang Melayu ke? Wajib. Dia tak seksa mayat nak kubur. Kan viral baru ni makcik. Ke makcik sini yang bagi statement. Makcik Mak Face Mask nama dia. Dia kata dalam video tu, kan viral video tu, orang dok tanya kita, banyak orang tanya. Ustaz tolong respon, Ustaz tolong respon. Makcik tu kata dia pergi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. MAIS menafikan. Tak tahu ustaz daripada mana ceritakan makcik. Dia kata kalau ada nama dalam geran tanah lagi, kalau ayah kita dalam kubur, kita hantar doa pun tak sampai ke ayah kita. Kubur gelap. Betul, yang tu saya setuju. Kubur gelap. Kalau kita kena cerahkan kubur dengan baca Quran, alhamdulillah. Tuan-tuan baca Al-Mu'. Masya-Allah, tabarakallah. Al-Mu' ni, ghufira lahu ma taqaddama. Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Hatta ghufira lahu, sampai kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu' akan jadi peguam kita nanti. Barakallahu fikum. Tuan-tuan rajin baca, moga istiqamah baca. Yang tu saya setuju. Kubur gelap, betul. Kubur tak ada talian ataupun wayar TMB masuk tak ada. Atau kalau letak lampu sekalipun tetap alam barzakh ini mengikut amalan kita. Yang cuma saya tak setuju, dia kata bila mana nama dalam geran tanah tak urus lagi, nama ayah kita ada lagi dalam geran tanah, nama mak kita ada lagi dalam geran tanah,
mak dalam kubur tu terseksa. Ni silap. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia tak boleh sebut begitu. Menipu macam ni. Bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Ada orang viral, dia risau, Ustaz, saya tak bagi lagi harta ni. Sudahlah, ayah saya macam mana, tahlil tak sampai. Itu belum cerita macam saya cerita pada tuan-tuan dulu. Yang buat keret kubur atas kubur. Kenapa buat keret? Dia kata senang, kalau tahlil masuk terus dalam kubur. Tak pergi mana dah pahala. La ilaha illallah, pak cik ni nak. Yang buat keret tu nak buat comel kubur je, tak bagi tanah rabak. Tapi dia bagi dalil apa? Supaya kalau kita buat tahlil masuk terus dalam kubur tu. Sebab ada benda tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kapur kepada makcik tu, buat macam ni lah, pergi tuntut atas pencarian. InsyaAllah separuh akan dapat pada dia. Tinggal lagi separuh, dia akan dapat sekali lagi dalam bentuk faraid 1/4. Nak sebut pada kita keadaan macam tu. Ni suasana yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak termasuk banyak dalam minggu ni banyak soalan faraid. Semua daripada balu belaka. Daripada yang kematian suami. Mana suami ni lagi cepat mati pada isteri lah. Betul. Ni kajian Kementerian Pembangunan Wanita. Orang perempuan boleh hidup lebih lama daripada laki-laki. Biasa 75 ke 78. Suami 73. Itu pun jangka hayat yang diberi oleh Allah SWT. Tapi kalau tuan-tuan lebih pada tu, mungkin tuan-tuan mengamalkan sesuatu suplemen yang hebat. Okey. Contoh, Karim meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang isteri, seorang anak perempuan. Kita nak tengok 1/8 tu. Jadi bila mana ada anak saja, maka isteri kepada Karim tu 2 orang akan dapat 1/8 bahagi 2. Kalau seorang pun 1/8 juga dapat Karim. Kalau 2 orang 1/8 bahagi 2. Kiraan tu tuan tengok sendiri lah. Itu tak perlu kita tekankan lagi. Soalan ke-54. Siapakah yang layak mendapat dengan kadar 1/6 dan apakah syarat-syarat dia? Ini 1/6 paling banyak. Dalam fardu, dalam kes golongan mendapat ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, 1/6 lah golongan yang paling ramai sekali. Yang pertama, dia ada 7 golongan yang layak dapat. Yang pertama, ayah. Ayah-ayah sekalian, ayah-ayah akan mendapat 1/6 jika anak kita mati dan mereka meninggalkan zuriat, lelaki atau perempuan. Ayah dapat 1/6. Tapi kita dah harap anak kita mati dulu sebelum kita. Biarlah kita dulu. Itulah harapan kita biasanya. Tapi kalau Allah takdirkan mati, dia mati dulu daripada kita, dan kalau dia ada harta, kita akan dapat 1/6. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dapat 1/6 ni dengan sebab anak kita ada zuriat. Dan bila tuan-tuan tahu ada hak 1/6, tuan-tuan kena tahu juga hak itu datang dengan tanggungjawab. Bukan datang dengan tanggung tapi tak jawab, ataupun tak tanggung tak jawab. Maksudnya si mati anak kita tu ada zuriat. Bila ada zuriat, datuk ni, datuklah ayah kepada ayah ke ayah kepada mak, dia kena tengok apa yang aku kena buat dengan harta tu. Nak pergi umrah ke? Umrah mahal lah ni. Berapa tahu seorang? Kalau dapat pergi, alhamdulillah. PM kita pergi lah, siap masuk dalam Kaabah lagi. Kita insya-Allah lah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian tengok. Datang nak kalau ayah tu ayah kepada anak-anak ataupun cucu-cucu tu. Cucu daripada anak lelaki kita. Tanggungjawab lagi besar. Wali, datuk ni wali. Tengok anak pula kecil-kecil, cucu-cucu. Kita jangan duk sibuk, berapa faraid aku dapat, berapa. Tak, tuan-tuan tengok tu anak yatim tu. Memang betul tuan-tuan dapat 1/6, itu betul. Tapi sebut pada awal tadi, faraid, ya itu ketentuan Allah. Tapi wajib tak tutup, dah wajib. Datuk kata, Allah kecil-kecil cucu aku ni, menantu pun tak kerja. Menantu tak kerja, anak kita seorang je kerja. Menantu tak kerja, anak-anak kecil lagi. Maka mungkin kita boleh kata tak apalah, bagian ayah bagi ke anak-anak. Kalau tak nak bagi menantu pun tak percaya, takut menantu nikah lain, tak apa, bagian ayah, bagi anak. Ambil bagian kita, bagi. Ataupun awal lagi, tak apa, ayah dengan mak tak nak bagian kami, kamu ambil lah. Terbaik tuan-tuan macam Allah SWT. Ada tolak langsung. Ni dah tak tolak, tak masuk langsung.
Mana bahagian abah? Macam yang makcik tadi, yang kakak tu yang jumpa saya. Datang terus malam tu. Mana bahagian kami? Mana bahagian kami? Sedangkan orang tu balu kena 4 bulan 10 hari berkabung. Tengah pula dia tu yang menjaga siang malam arwah. Sakit tapi adik-beradik tak pernah datang. Ni tak pernah datang. Tiba-tiba bila mati je main bermari dengan tak tebal muka. Betul boleh menuntut, tapi hakmu mu kena ingat di sana ada tanggungjawab pula kepada waris yang ditinggalkan. Okey, itu pertama. Dalilnya apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, dan bagi kedua ibu bapanya, ibu dan bapa, likulli wahidin minhuma, setiap daripada mereka berdua mendapat 1/6 daripada apa yang anak dia tinggalkan. Jika anak dia itu ada zuriat, maka maka ayah dapat 1/6. Ni dalil dia. Ni juga dalil kepada mak. Namun begitu, jika sekiranya ayah berada bersama-sama dengan seorang saja zuriat, iaitu anak perempuan. Ni dengar mula-mula. Atau cucu perempuan. Cucu ni anak kepada anak lelaki, syarat cucu. Maka si ayah akan mendapat 1/6 selepas dibagikan kepada zuriat si mati. Dan sekiranya selepas dibagikan kepada zuriat tersebut, ayah juga mengambil bahagiannya 1/6 tadi, sekiranya masih berbaki, maka baki tersebut dimiliki oleh si ayah tadi secara asabah. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Ayah sekalian, ayah ni, ayah Ali mati, dia ada ayah, dia ada anak perempuan seorang. Ayah dapat 1/6. Siapa khabar? Allah khabar. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Ni walad anak. Anak perempuan 1/2. Ni je waris dia. Maka kita buat kiraan 6 dengan 2, kita ambil 6 sebagai asal masalah. 6 darab 1, 6. 2 darab 3, 6. Jadi berapa semua? 4. 6 tolak 4, tinggal 2. 2 ni akan dapat pula kepada ayah tadi. Mana? 1 plus 2. 2 ni kita sebut sebagai baki. Baki harta. Kenapa ayah dapat baki pada dia? Sebab ayah ni special. Ayah-ayah sekalian special. Kita ni banyak kelebihan dia. Yang pertama, ayah boleh dapat 1/6. Yang kedua, ayah boleh dapat 1/6 plus baki. Baki ni asabah nama dia, asabah. Dan ayah juga boleh dapat asabah penuh. Asabah ni mana dapat semua 100%. Ataupun ayah boleh dapat juga secara baki harta. Baki dapat kat dia. 1/6 dia boleh dapat ayah-ayah. 1/6 plus baki macam kes ni. 1/6 dapat sekali, baki dapat sekali lagi. Asabah dapat 100%. Contoh Ali mati ada ayah je, 100% ayah dapat. Yang keempat, dia dapat baki. Contoh Ali mati, dia tinggalkan ayah dan ibu. Dua ni je. Ibu dapat 1/3. Sebab apa? Ali tak ada anak, Ali tak ada adik-beradik. Maka kalau 3 sini, ayah sini akan dapat baki nama dia. Maka kalau tengok kiraan 3, letak 3 sini, ni 1, ayah akan dapat 2. Habislah tuan-tuan Allah SWT. Maka kat sini kita panggil ayah mengambil baki. Mana ayah ada berapa dapat? 4 keadaan ayah dapat. Makcik kata, tak aci Ustaz. Aci kat India. Baik. Ada soalan? Kenapa lelaki dapat banyak? Sebab makcik boleh habiskan duit pakcik tu. Tu. Itu tugas dia. Betul? Ni mah murah dah ni. Pergi kedai mah, bawa. Lalu buat kerah depan kedai mah. Tak gerak. Saya tadi bawa rumah pergi kedai mah, birthday dia. Saya ingat sekejap je. Kalau saya pergi memang sekejap tu, lelaki pergi dituju terus. Mana nak? Dia tak pilih dah ni. Saya kalau pergi gitu, pergi pilih balik. Bayar kena bayar yang awak lari tu, kena takap. Kita suruh dia pergi tadi. Allah, sejam lebih dalam tu. Dengan pegang anaknya kita dalam kereta. Allah, nak
Jadi gembira jadi nak marah pula rasa. Hilang niat. Puan kot bila jumpa mah habis. Sebagai contoh, Ali meninggal dunia. Ni contoh saya dah bagi tadi. Tuan-tuan tak perlu kita panjangkan kalam sini. Yang kedua, ibu. Ibu-ibu sekalian mendapat 1/6. Syaratnya ialah si mati meninggalkan zuriat macam syarat ayah juga. Si mati meninggalkan zuriat, sama ada laki-laki atau perempuan, ada je zuriat, mak 1/6 terus. Yang kedua, terdapat ramainya adik-beradik si mati, sama ada kandung, sebapa atau seibu. Contoh Ali mati, dia ada abang 3 orang dan dia ada ibu. Automatically ibu dapat berapa? 1/6. Nah, ingat special juga adik-beradik ni. Kalaulah contoh dekat sini, Ali mati, kita bagi Ali lah, minta maaf lah Pakcik Ali. Nah, kalau ada nama Ali sini ada. Okey. Ali mati, dia ada ayah, dia ada ibu, dia ada 2 kakak ataupun 2 abang, tak kira, ataupun kakak dan abang. Seorang kakak, seorang abang, tak kira. Bila ada je kakak dengan abang ni tuan-tuan sekalian, bila ada je 2 orang dan ke atas, disyarat 2 orang dan ke atas, automatically ibu 1/6. Ibu 1/6 tu. Kakak dengan abang ni, kalau ada ayah, mereka tak dapat pun. Tak layak dapat. Ayah akan ambil baki. Baki berapa dapat? 5/6 dapat ke dia. Tetapi wujudnya 2 orang ni, dia telah menyebabkan ibu dapat 1/6. Faham tak? Faham ke tak faham? Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ada 2 keadaan nak dapat. 3, tak maaf, 3. 1/3 yang kita belajar bulan lepas. Syarat 1/3, si mati tak ada anak. Dan si mati tak ada adik-beradik, saudara lebih daripada seorang. Itu syarat ibu dapat 1/3. Dan yang kedua, ibu 1/6. Syaratnya apa? Si mati ada anak. Dan si mati ada adik-beradik lebih pada seorang. Itu masuk dia. Dan satu lagi, 1/3 baki. Yang ni kita akan belajar nanti. Yang ni tak belajar lagi. 1/3 baki. Saya sebut tadi, adik-beradik ni, bila ayah ada, adik-beradik takkan dapat. Sesen pun tak dapat. Yang dapat ayah. Sebab ayah ni paling kuat. Ayah kuat, anak-anak lelaki, zuriat lelaki kita kuat. Ni 2 ni. Tapi kalau bertemu ayah dengan anak lelaki paling kuat sekali. Ayah, dia akan turun pangkat daripada mendapat hanya 1/6 saja. Baik. Dalam kes pertembungan ayah, ibu, adik-beradik. Tengok adik-beradik. Okey, contoh. Kalau kat sini adik-beradik seorang. Seorang je kita letak. Ali ni mati, dia tak ada isteri, tak ada anak. Dia ada seorang kakak. Contoh, kakak. Bila ada seorang kakak, ibu dapat berapa tuan-tuan? 1/3. 1/3 ni, 1/3. Tak ada adik-beradik lebih daripada seorang. Ibu 1/3. Ayah akan dapat baki. Berapa baki dia? 2/3. Kakak tak dapat. Satu situasi. Situasi kedua, kakak 2 orang. Tadi seorang. Dia bagi efek daripada ibu, tak bagi efek. Ibu 1/3 juga. Tapi bila ada 2 ke 3 ke 8 ke, tak kira berapa. Bila ada lebih daripada seorang, 2 kakak, mereka tak layak dapat. Sebab apa tak dapat? Ayah ada. Tapi sebab mereka ni ada, ibu dapat 1/6. Nampak? Mana dalil dia? Tengok dalil yang saya letak dekat situ tu. Tentang pewarisan adik-beradik atau pewarisan ibu pada ayat ke-12. Minta maaf, ayat ke-11 surah An-Nisa. Allah cerita situ satu-satu kepada ibu ni, hak ibu. Okey, habis. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Sekiranya bagi si mati itu saudara, ikhwatun ni beberapa orang saudara maksud. Fali ummihi as-sudus, maka mak akan dapat 1/6. Tapi kalaulah dalam situasi mak macam saya bagi tadi, situasi ayah ada, adik-beradik pun ramai, adik-beradik takkan dapat, tapi wujudnya dia menyebabkan mak dapat 1/6. Nah itu. Okey, habis. Yang ketiga,
Tetapi sikit. Kalau dalam kes ni ayah, ibu, dua kakak. Dua kakak ni yang bunuh Ali. Yang bunuh Ali tu dua kakak ni. Dia bagi racun tikus. Ali ni lambat sangat mati, bagi racun tikus. Dua kakak ni sabit dia membunuh Ali, maka dua-dua haram mendapat pusaka. Bila haram mendapat pusaka, automatically ibu dapat berapa? Ibu akan dapat 1/3. Sebab wujudnya mereka ni macam tak wujud. Itu kalau mamnu' tahriman, yang disekap secara pengharaman tak layak dapat, ibu akan terus mendapat 1/3. Maka raya Cina ibu di situ. Baik, dapat banyak harta Ali. Seterusnya yang ketiga, datuk. Ini bukan datuk bergelak, ni datuk bercucu. Ayah kepada ayah. Datuk ada dua jenis, tuan-tuan. Datuk ayah kepada ayah, ayah pada mak. Macam saya cerita sebelum ni lah. Kalau datuk saya sebelah ayah, nama saya Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq bin Said Umar. Datuk saya nama Said Umar belah ayah. Belah mak saya Syarifah Maznah binti Said Bakar. Said Bakar tu datuk sebelah mak saya, Al-Habsyi rahimahullah. Datuk sebelah mak ni orang panggil Jaddul Fasid. Datuk Fasid, bukan Fasiq, Fasid. Yang datuk sebelah bapa ni orang panggil Jaddul Sahih, datuk yang sahih. Dua-dua sahih, tapi nak sebut nak beza antara ni. Macam istilah juga. Zaujun dalam Al-Quran maksudnya suami, pasangan. Tapi nak membezakan dalam faraid, zaujun, zaujah. Nama Arab. Zaujun suami, zaujatun isteri. Nah, kita berguna ni zaujah ana, ni zaujah ana, zaujatun ana. Tapi hakikatnya perkataan zaujun itu lebih tepat penggunaannya, iaitu ini isteri ana, zaujun. Kita guna juga zaujun dan sebagainya. Cuma istilah faraid digunakan zaujun, zaujah. Okey, datuk sekalian, dengar molek-molek. Syarat-syarat datuk nak mendapat 1/6 mesti si mati meninggalkan zuriat. Itu syarat dia. Di syarat ni lebih kurang macam syarat ayah. Dan syarat yang kedua, tidak ada ayah. Itu je syarat dia. Kalau ada ayah, datuk tak dapat apa-apa. Datuk dapat tengok je. Ayah masih wujud, maka ayah akan dapat. Kaedah menyebut sesiapa yang mendapat sesuatu dengan tidak ada penghubung, maka dia akan terhalang daripada mendapat sesuatu jika wujudnya penghubung tersebut. Cucu, ayah, datuk. Tengah-tengah apa? Penghubung dia siapa? Ayah. Kalau tak ada ayah, datuk dapat. Kalau ada ayah, datuk tak dapat. Itu biasa. Biasa datuk susah nak dapat. Betul-betul Allah SWT susah nak. Biasa dapat kesyahidan je, mati dan sebagainya. Dalil yang menunjukkan datuk mendapat dengan kadar 1/6 melalui ijma', kesepakatan ulama, dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bapa mendapat 1/6. Maka dalam kalimah bahasa Arab, abun juga digunakan untuk datuk. Abun pun digunakan untuk datuk. Habis. Yang keempat, jadi kita ulang tadi, yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga datuk, yang keempat nenek atau nenek-nenek. Nenek special. Mak kepada mak dapat, mak kepada ayah pun dapat. Ini special sikit. Cuma dia dapat kalau dua-dua tu hidup, dapat bahagi sama dua orang. Syarat nenek nak dapat, tapi syaratnya ketat sikit. Tidak ada ibu bagi si mati, tidak ada ayah bagi si mati. Lebih kurang datuk juga jarang nenek boleh dapat harta. Jarang nenek. Nenek boleh dapat tengok cucu dan sebagainya lah. Harta jarang. Sebagai contoh, Syukri telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang nenek. Meninggalkan dua orang nenek, iaitu ibu kepada ibu dan ibu kepada ayah si mati. Maka kedua-duanya itu mendapat 1/6 dan berkongsi bersama-sama. Nenek-nenek sekalian. Belakang bukan nenek lagi, kakak-kakak sekalian. Muda pula dia rasa kata kakak. Baik sebutnya 1/6 kalau dapat. Kalau nama cucu kita meninggal dunia. Baik. Ini berdasarkan kaedah fikih. Sesiapa yang mendekati dengan si mati dengan satu penghubung, maka ianya akan terhalang dengan wujudnya penghubung tersebut. Dalil yang menunjukkan nenek atau nenek-nenek mendapat 1/6 ialah daripada hadis, antaranya seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim,
Mafhum Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi SAW telah menghukum bagi 2 orang nenek dan setiap satunya mendapat 1/6. Mana bagi 2 orang 1/6 tadi. Cuma saya sebut pada awal tadi, jarang nenek ataupun datuk boleh dapat pusaka. Tapi hak dia ada. Hak dia ada. Tu gini. Macam kes yang berlaku, yang meninggal Tan Sri, siapa dia meninggal? Kapal terbang jatuh, helikopter jatuh tu. Jamaluddin Jabjis. Ya, kan berlaku kes mahkamah kan. Kalau dia meninggal dunia, itu mak dia, bukan opah dia, minta maaf, tak boleh buat contoh. Jadi tak ada contoh lah. Yang kelima, cucu perempuan. Cucu perempuan, bintun ibin. Cucu perempuan, syarat cucu ni nak dapat 1/6, terdapat seorang sahaja anak perempuan si mati. Syarat dia dapat seorang je anak perempuan si mati. Kenapa? Nanti saya jawab. Dan tidak ada bersama-sama dengan mereka ahli waris yang lain, iaitu siapa? Anak laki-laki. Ada je anak laki-laki, cucu takkan dapat. Itu yang berlaku kes anak kita mati awal, ada cucu, kita ada cucu perempuan contoh. Yang mati tu anak laki kita, tapi kita ada ramai lagi anak laki-laki yang lain. Bila kita meninggal dunia, kita masih lagi ada anak laki-laki yang hidup, cucu kita tu takkan dapat pusaka kita. Tapi kalau yang mati tu anak laki-laki, yang hidup semuanya anak perempuan, hidup semua anak perempuan, maka tengok pula berapa cucu tu layak dapat. Kalau kes macam ni, contohnya kalaulah si fulan ni mati, siapa pula nak mati? Leha mati. Leha mati, dia ada seorang cucu perempuan, CP. CP cucu perempuan ni syarat cucu nak dapat pusaka 1/6, mesti dia bersama dengan seorang je anak perempuan. Itu contoh. Seorang, kita letak sini, seorang anak perempuan. Sini. Seorang anak perempuan 1/2. Ada seorang cucu perempuan. Syarat cucu ni apa? Mesti anak kepada anak laki-laki. Kalau Leha ni cucu dia anak kepada Minah, anak Leha, tak dapat. Terus tak dapat. Tapi sebab dia mungkin anak kepada Ali tadi, anak Leha juga, maka dia akan dapat 1/6. Syaratnya anak perempuan seorang saja. Ini kes macam ni. Okey Ustaz, macam mana kalau anak Leha ni 2 anak perempuan? Bila 2 je anak perempuan, cucu perempuan ni takkan dapat apa-apa. Kosong. Tetapi, ada tapi dia pula. Kalau dekat sini ada seorang cucu laki-laki, ataupun 2 orang cicit laki-laki, ciuk laki-laki, asalkan ke bawah. Ingatlah kepala kita, cucu ni mesti anak kepada anak laki-laki. Contoh kat sini datang 2 cucu laki-laki, asalnya cucu perempuan ni tak dapat apa-apa, maka dia akan dapat bersama cucu laki-laki ni baki harta. Baki harta, 2 anak perempuan 2/3, dia akan dapat baki harta. Ni orang panggil cucu, disebut dalam bahasa Arab akhun mubarakun, saudara membawa berkat. Sebab dia ada, cucu ni dapat. Kalau dia tak ada, cucu takkan dapat. Sebab dah sempurna 2/3 milik anak perempuan tadi. Okey. Yang seterusnya, tidak ada bersama-samanya atau mereka ahli waris, iaitu anak laki-laki, saya dah sebut tadi. Dan tidak ada bersama dengan mereka cucu laki-laki yang akan menjadikan cucu perempuan itu asabah. Itu kita akan tengok situasi. Baik. Kenapa saya letak syarat itu terdapat seorang saja anak perempuan? Dia ada satu istilah faraid, namanya takmilatun lis-sulusain, menyempurnakan 2/3 milik anak perempuan. Bila dah sempurna macam kes ni, 2 anak perempuan ni sempurna dah 2/3 hak mereka, maka cucu takkan dapat. Tapi kalau dekat sini seorang saja anak perempuan, maka anak perempuan akan dapat 1/2. Maka dekat sini cucu akan mendapat 1/6. Istilah ni orang panggil takmilatun lis-sulusain. Istilah ni takmilah lis-sulusain, untuk menyempurnakan 2/3. Kalau kita kira tak jumpa 2/3 situ, tapi istilah dia saja. Contoh, Leha meninggalkan 2 anak perempuan, dah 2/3, maka tak ada dah istilah takmilah lis-sulusain, sebab telah sempurna 2/3, maka cucu tak dapat apa-apa.
Tapi bila ada cucu laki-laki, dia akan ada harapan nak dapat pula mengambil baki bersama-sama. Itu syarat dia lah. Jadi tuan-tuan macam Allah, ada soalan tak setakat ni? Tuan-tuan dengar macam nak marah ke benda ni? Faham ke tak faham? Tuan-tuan kalau tak faham, tuan-tuan tanya lah. Jangan kita tangguh bulan depan. Tak tahu bulan depan boleh mari ke tak? Tak. Ada soalan tak? Alhamdulillah tak ada. Ada soalan? Muslimat ada soalan? Macam tak puas hati ke ni tak ada kan? Alhamdulillah. Seterusnya 6. Ramai saudara perempuan seibu. Tak? Ramai saudara perempuan sebapa. Tuan-tuan potong ramai tu. Bukan ramai. Saudara perempuan sebapa saja. Tulis kat situ. Potong ramai. Ramai tu potong. Tak ada ramai. Si mati tidak meninggalkan zuriat laki-laki sama ada anak atau cucu yang akan menghalangnya. Kalau ada anak cucu, adik-beradik takkan dapat pusaka. Yang kedua, hanya seorang saja zuriat perempuan bagi si mati sama ada anak atau cucu dan ke bawah. Situasi saudara perempuan sebapa ni sama macam situasi cucu tadi. Kalau dia bersama dengan seorang je anak perempuan, dia akan dapat 1/6. Tapi kalau anak perempuan tadi dah dapat 2/3, maka ketika itu dia tak akan dapat 1/6 lah. Itulah sempurna 2/3. Kemudian yang ketiga, tidak ada bersama mereka asal bagi si mati seperti ayah atau datuk. Tapi tentang datuk ni ada khilaf ulama dalam situasi ini. Kita akan bincang pada tajuknya. Yang keempat, tidak ada bagi si mati saudara lelaki kandung. Kalau ada saudara lelaki kandung, sebapa takkan dapat apa-apa. Kemudian hanya ada seorang saja bagi si mati saudara perempuan kandung. Syaratnya hampir sama. Kalau dia bersama dengan seorang saja saudara perempuan kandung, dia akan dapat 1/6. Tapi kalau ada 2 saudara perempuan kandung dah sempurna 2/3, maka dia tak akan dapat 1/6. Yang terakhir sekali, tidak ada bersama mereka saudara lelaki sebapa yang akan mengasabahkan mereka. Tuan-tuan ingat tak lagi asabah ni apa? Ingat ke tak ingat ke? Asabah ni maksudnya ambil semua kalau dia seorang, ambil baki kalau ada ahli waris yang lain. Yang terakhir sekali pada malam ini insya-Allah, iaitulah seorang saudara lelaki atau perempuan seibu. Tadi kita dah jumpa dah bulan lepas. Saudara seibu kalau ramai 1/3. Tapi kalau dia seorang, dia dapat 1/6. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Syaratnya sama. Apa syarat dia? Tidak ada asal bagi si mati, tidak ada zuriat bagi si mati. Selain daripada itu, saudara seibu akan mendapat hak dia sebagai satu bang. Saya bagi contoh macam ni. Saudara seibu ni. Contohnya Yasir mati. Yasir mati, dia ada kakak saudara perempuan kandung seorang. Dia ada saudara perempuan sebapa seorang. Dia ada saudara seibu seorang. Perempuan juga. Bila dia seorang, kita fokus tadi, dia akan dapat berapa tuan-tuan? 1/6. 1/6. Saudara perempuan kandung sebab dia seorang, dia akan dapat 1/2. Saudara perempuan sebapa, dia akan dapat, tadi kita baru belajar tadi, 1/6 juga. Ini kaedah. Ini kaedah. Baik. Jadi kalau buat kiraan 6, 6, 2, 6. 2 darab 3, 6. 1 darab 6, 6, 1, 6, 6. 3, 4, 5. 5 sini. 6 tolak 5, baki lagi 1. 1 ni akan pergi ke Baitul Mal nanti. Akan pergi ke Baitul Mal. Baik. Saya bagi contoh lain pula. Lelaki pula. Lelaki sini. Yasin mati lagi. Dia ada 2 saudara lelaki kandung, 2 saudara lelaki sebapa, 2 saudara lelaki seibu. Seibu lelaki. Semua ada belaka ni. 2. Sebentar, kita bagi seorang seibu. Baik. Bila seorang, dia akan dapat 1/6. Kalau ramai, 1/3. Kenapa dia layak dapat? Sebab apa? Sebab Allah tentukan kadarnya dalam surah An-Nisa ayat 12. Itu Allah tentukan. Saudara lelaki kandung akan mengambil asabah. Asabah apa dia?
ambil baki. Saudara lelaki sebapa takkan dapat apa-apa. Di sini selalu kita tanya soalan, siapa yang tak dapat tuan-tuan? Mesti orang akan cakap, seibu tak dapat. Kenapa seibu tak dapat? Dia kata sebab dia seibu tak dapat. Salah lah hujah. Seibu akan dapat 1/6. Sebab pak ni takkan dapat. Okey, kenapa sebab pak tak dapat? Sini persoalan. Kata ulama, kalau bertembung asabah dengan asabah, ni dua-dua asabah ni. Ni pun asabah juga. Maka raikan yang pertama, ni paling otai sekali, kandung paling otai. Maka yang kedua tersingkir daripada dapat. Tak aci ya Ustaz? Saya dah jawab tadi, aci kat mana Allah SWT, jangan main-main dah. Aci kat buntung amat. Jadi nak sebut pada kita tentang kadar dia. Okey. Antara hikmah saudara si ibu dapat hak tentang Allah, di sana ada bersangkutan, kata seorang guru kami, Fadil Ustaz Husairi Saleh, dia kata ada hikmah iaitu tentang anak zina, anak luar nikah yang tak sah taraf. Anak tidak sah taraf, dia nisbah kepada ibu. Bapa tak dapat, nisbah kepada ibu. Contoh, si fulanah ni, si perempuan ni dia berzina, dapat anak seorang. Dapat anak seorang. Kemudian dia kahwin dengan lelaki lain. Dengan kahwin yang sah, dia dapat anak. Anak yang sah dengan anak zina dia tu adik-beradik seibu, adik-beradik seibu. Kalau anak yang sah tu mati dan tak ada waris, anak seibu tu ada, dia akan dapat pusaka. Anak zina tadi mati, dia tak ada waris, anak yang sah tadi akan dapat pewarisan bersama-sama. Tapi kalau bapa genetik dia takkan dapat apa. Jadi hikmah di dalam Allah SWT ada kat situ. Hikmahnya ada kat situ. Saudara seibu. Cuma saudara seibu ni sangat susah nak dapat. Kalau ada asal si mati je, langsung tak dapat. Kalau contoh kat sini, saya letak datuk. Yasin mati, dia ada datuk sini, seorang. Bila ada datuk je seorang, ni langsung tak dapat. Takkan dapat. Yang akan dapat, ni. Yang ni saja. Saudara kandung dengan datuk dua ni akan dapat. Itu hak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh para ulama kepada kita. Moga mendapat istifadah dan sedikit kefahaman yang boleh kita sampaikan pada hari ini. Masuk betul kan? Ada soalan tuan sekalian? Boleh. Kalau saya boleh jawab. Tak jumpa. Dah buat iklan lah. Dah buat iklan. Kena buat iklan ni zaman orang jejak kasih. Allah yarham Aziz Desa buat. Okey, baik. Itu soalan ni. Okey, kita sebut sebagai al-mafqud. Al-mafqud ni orang yang hilang. Orang. Baru ni kita jumpa juga kes. Seorang tu ayah dia kahwin, ayah dia orang India. Dia ada adik-beradik kat India. Tapi yang kat sini cakap Melayu lah. Orang India tak cakap Melayu, tak faham. Cuma istilahnya macam mana nak panggil. Okay, mungkin kalau kita tak berhubung tak apa, yang tak tahu ni kita panggil istilahnya al-mafqud, orang hilang. Maka orang hilang ni memang kena lantik pemegang amanah. Kalau Tuan Haji satu masa tak ada nanti, Tuan Haji kena amanahkan pula pada orang lain untuk jaga. Dan kena maklum betul ni bukan harta kita, ni harta orang amanahkan. Sampai bila? Allahu a'lam. Al-mafqud. Cuma kata ulama kena iklankan. Iklan. Berapa lama iklan, kalau tak ada baru kita boleh ambil hak tersebut. Tapi kena ada tempoh. Ada ulama kata setahun. Tapi kalau ni berapa tahun lah ni. Tapi syarat kena iklankan. Sebut si fulan nama apa, insya-Allah dia ni zaman viral, jumpa. Kalau dia tak ada, mungkin anak-anak dia dan sebagainya. Baik. Ini berlaku pada zaman yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Tiga orang masuk gua. Tiba-tiba batu besar masuk dalam gua tu. Tutup pintu gua. Salah seorangnya ada seorang bos yang dia nak bayar gaji kat pekerja dia, tapi pekerja dia tak mari ambil. Dia simpan duit gaji tu, dia ternak binatang, kambing, sampai memenuhi lembah. Satu hari dah banyak kambing, pekerja datang minta gaji. Mana duit saya, gaji saya?
Dia kata gajimu aku telah melabur jadi kambing banyak. Wahai Allah, dia kata sesungguhnya dia ambil semua kambing tu, dia tak bagi seekor pun kat aku. Maknanya amanahnya orang tu, akhirnya batu tu bergerak. Tu contohlah. Haji tu hebatlah, pegang amanah. Tapi kena pesan kepada keluarga kita, kalau kita tak ada satu masa nanti, tak ada pergi jalan, maksudnya jalan dan sebagainya, pesan bahawa ini bukan hak kita. Itulah Allah SWT dapat saya sampaikan. Akhir sekali hadirin Allah SWT, sempena Ramadan ni, saya ada bawa dalam kereta saya tu, ni saya tunggu lama sikit. Siapa tuan-tuan beli lah. Benda ni saya pecut balik tu. Saya dah bawa kismis kistin yang mungkin Ustaz Hafizuddin datang bawa itu. Kistin ni kismis bersalut kokotin. Bagi tuan-tuan yang nak menghafal Quran, menghafal hadis sangat baik untuk makan kismis, bukan kistin lah, mana-mana kismis. Itu produk 100% produk Baitul Diyak. Keuntungan dia kepada Baitul Diyak. Dan produk saya ada juga namanya Bitin, macam Nestum, sangat bagus untuk tuan-tuan guna bersahur nanti. Jadi belilah untuk bersahur. Tuan-tuan tak masak pun tak apa, letak je satu secik dalam tu, insya-Allah tuan-tuan Allah SWT kenyang. Bukan siapa ke berbuka kenyang. Kalau gitu baik tak payah puasa. Maknanya mudah, kita tak payah masak benda, kita minum tu je, insya-Allah dia boleh kenyang lah. Seperti mana kita makan nasi. Sebab dia ada susu kambing, kurma dalam tu, ada oat, ada madu dan sebagainya. InsyaAllah kalau tuan minat, saya ada sekotak saya bawa kat belakang. Harganya RM RM25 satu. Bagi kistin tu RM15. Dan kalau minat boleh dapat lah. Kalau tak minat tak apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.